Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir bagi surah Al-Hashr, juzuk yang ke-28. Mana kita macam kita terangkan itu kita ambil daripada belakang. Mana 30, 29, 28. Dan memang kita kata nak tunggu yang depan, ambil Al-Baqarah sampai ke belakang tak ada sampai. Sedangkan kita kata kepentingan surah-surah yang belakang ni agak besar. Kerana banyak surah-surah yang belakang ni adalah berkaitan tajuk iman dan akidah. Dan mana kadang-kadang orang tu sibuk belajar hukum, lupa tentang akidah. Mungkin kadang-kadang ada masanya dia kerana maslahah dilepaskan amal dengan hukum kerana apa? Akidah dia tak kuat. Kalau akidah dia kuat, dia tak kisah. Mana apa keadaan sekalipun datang, dia tahu dia sedang berada di atas jalan yang benar. Tapi kalau dia kata akidah dia salah, ada masalah. Dan sebab itu kita kata memang kena perhatikan mana tajuk akidah ni penting. Mana kepercayaan kita kepada Allah Taala, kerana itu yang menyelamatkan kita. Manusia itu mungkin kita kata buat baik macam-macam, dapat berakhlak dengan baik, tapi kalau akidah dia rosak, maka rosaklah dia. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, bila mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan seorang lelaki pada zaman jahiliyah dahulu yang bernama Ibnu Juda'an. Dia Nabi Aisyah tanya sebab Ibnu Juda'an terkenal sebagai seorang yang baik, akhlak dia baik, dia tolong orang susah, memakan fakir miskin, a good person. Tetapi problem dia satu, dia mati sebelum Rasulullah jadi rasul. Lalu bila Aisyah bertanya, Nabi kata huwa finnar, dia dalam neraka, dia dalam neraka. Jadi Aisyah, bila Nabi nampak Aisyah macam tak berpuas hati dengan apa pasal masuk neraka sedangkan dia baik dan kau tak jadi nabi lagi pun. Lalu Nabi SAW jawab, innahu, sungguhnya dia lam yakul yauman, tidak berkata, tak pernah sebut walau sekali pun, Rabbighfirli khati'ati yaumiddin, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku pada hari pembalasan. Dia tak ada kepercayaan tentang akhiratnya. Habis, hangus segala amal ibadat yang dia buat, kebaikan yang dia buat, keelokan akhlak dia tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata peletakan akidah itu sebagai keutamaan adalah benar. Mana kita kata, kalau orang tanya kita apakah benda pertama nak kena belajar, akidah lah, kepercayaan kita. Pasal kita nak disuruh buat macam-macam benda amalan syariah, tapi akidah kita goyang, habis. Kan kita mungkin tinggalkan satu masa kita berdepan dengan untung duit untung ke duniawi dengan ukhrawi. Bila depan dengan benda tersebut, itulah ujian paling besar. Jika orang tu pilih yang duniawi, habis. Tapi kalau akidah dia kuat, dia percaya akhirat tu lebih penting daripada dunia, dia tak ada rasa masalah pun untuk meninggalkan dunia tadi dan pergi kepada akhirat. Itu sebab kenapa akidah tu penting. Sebab kenapa kita sengaja pilih supaya ambil surah-surah yang belakang ni, kerana kebanyakan surah-surah ini untuk pembinaan akidah. Walaupun dah masuk surah Al-Mujadalah ni, dah masuk dah berkenaan dengan tajuk madani, bila mana tajuk berkenaan hukum hakam. Tapi keseluruhan yang mana selepas-lepas ni nanti kita akan baca ada berkaitan akidah. Baik, hari itu kita ambil ayat 11 sampai 17 surah Al-Hashr yang kita bincangkan berkenaan dengan macam Allah Taala berikan permisalan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik, yang mereka ni saling dakyah mendakyah. Yang Yahudi dakyah kepada orang munafik. Orang munafik lah dakyah kepada Yahudi. Orang munafik kata, kalau kamu dihalau, diusir, kami akan pertahankan kamu. Kalau kamu diserang, kami akan tolong kamu. Kalau kamu kena keluar, kami keluar bersama kamu. Tapi Allah Ta'ala kata mereka pembohong. Allah Ta'ala berikan permisalan pembohongan mereka ni. Orang-orang yang nak munafik tipu Yahudi ni, atau kata-kata mereka ni, either memang mereka tak nak keluar, atau mereka kata-kata kalau mereka berlaku benda tu, mereka akan lari, tinggalkan. Allah Ta'ala berikan permisalan, kamathali syaitan, misal mereka ni adalah seperti syaitan. Idh qala lil insani kfur, bila kata pada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, bila manusia itu kufur saja, syaitan akan kata, qala inni bari'um mink, aku berlepas diri daripada kamu. Nah, ini kena pula pada Yahudi, janji apa pada orang munafik, tipu orang munafik. Sama juga, sama-sama. Yahudi kena dengan munafik, munafik dengan Yahudi, sama-sama. Jadi Yahudi pun kata pada orang, Muhammad bukan betul Nabi.
Dan yang orang-orang munafik pun, ya ke, betul ke, dan dia percaya. Dan akhirnya bila kalau dia kata yang munafik tadi terkekal dengan kemunafikan dia, yang Yahudi dia kekal dengan pembohongan dia, misal mereka macam syaitan bila kata pada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, maksud itu kufur saja, qala inni bari'um mink. Lalu dia akan berkata, aku berlepas diri daripada engkau, aku tak ada hubungan dengan engkau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takutkan Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Tapi Allah Taala terangkan, yang ditipu atau yang menipu, pembohong atau yang kena bohong tadi, dua-dua sekali, fakana akibatahuma, maka pengakhiran, akibat nasib mereka berdua ni, annahuma fil nar, mereka ni akan masuk neraka, khalidaini fiha, kekal dalamnya. Itulah balasan untuk orang-orang berkenaan yang kita dah bincangkan hari itu. InsyaAllah nanti kita masuk pada bahagian baru, ini yang mana lepas Allah Ta'ala terangkan benda berkenaan, Allah Ta'ala nak masuk dalam tajuk ni sekarang untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang akhirat. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Rawal Imam Malik, rawal Imam Ahmad, Imam Ahmad an Jarir daripada Jarir bin Abdullah, qala, berkata Jarir bin Abdullah, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kunna, kami dahulu, inda Rasulillah, berada di sisi Rasulullah SAW, fi sadrin nahar, pada awal siang, pada permulaan siang. Qala, berkata Jarir lagi, faja'ahu qaumun, lalu telah datang kepada baginda SAW satu kaum, hufatun uratun mutajabi an-nimar. Lalu datang kepada baginda SAW satu kaum, datang kepada baginda, ja'ahu, datang kepada baginda, qaumun, satu kaum, hufah, berkaki ayam. Datang ramai-ramai ini berkaki ayam. Urah, pakaian tak cukup, pakaian dia belum lubang, pakaian macam-macam telanjang, tapi tak telanjang lah, bukan dia bogel depan Nabi, tapi baju tak cukup. Mujtabin nimar, mereka apa? Bergelubung dengan an-nimar, kain satu kain yang kasar. Ni nama nimar ni nama jenis kain. Ada kata kain ni bukanlah kain yang elok, yang lembut. Nak kata kain guni, orang Arab dia tak ada sabut. Kita kan sebut guni, kita bayang sabut kelapa. Dia ada kain-kain lain lah, macam kain kapas yang kasar kan, atau kain daripada jerami ke dan sebagainya kan, dia pakai macam tu. Jadi aba ataupun dia ibaah, dia tutup kepala dengan tu. Mutaqallidis suyuf, dan mereka dalam keadaan baju tak cukup tadi, tapi apa? Mereka berpakai dengan bersisipkan dengan pedang. Ada pedang di tangan, di pinggang mereka. Amatuhum min Mudar, keseluruhan mereka daripada Mudar. Keseluruhan mereka daripada Mudar. Mudar ni nama kabilah. Kabilah yang dia, kalau kita kata apa? Dia berada pada arah, katakan Mekah, Madinah, Mekah dia orang daripada sini mengarah ke Iraq, ke kawasan sana. Kawasan-kawasan yang belah-belah padang pasir. Kan kita terang itu tanah Arab ni kan ada apa? Ada Tihamah, kemudian tak ingat dah, Tihamah, kawasan tepi pantai. Ni mana dikatakan Laut Merah. Ini kawasan yang tepi pantai panggil Tihamah. Kawasan yang ada gunung ganang tu Hijaz. Slow dia bunyi, Hijaz. Dan kawasan yang sini ni kawasan yang apa kawasan yang padang pasir tu. Mana dia tiga kategori. Mana sebenarnya tanah Arab tu ada 3 section. Section yang tengah-tengah tu dipanggil sebagai Hijaz. Section yang kawasan berada laut tadi Tihamah. Yang kawasan sini kawasan yang ni kawasan yang kawasan padang pasir inilah yang kawasan yang di mana tinggalnya kawasan ni. Golongan orang-orang daripada Mudar ni tadi. Dan memang dalam hadis Nabi SAW, kabilah Mudar ni terkenal sebagai orang-orang yang banyak merompak. Dia miskin sebagainya, mungkin tak ada pencarian, dia merompak. Bahkan dalam satu hadis, dalam hadis Bukhari Muslim,
hadis daripada berkenaan dengan datangnya kabilah satu rombongan daripada Bani Abdul Qais. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, inna la na'tika illa fi syahril haram." Kami tak dapat datang jumpa engkau Rasulullah melainkan pada bulan haram aja. Kalau bukan bulan haram dia kena rompak. Wa bainana wa bainakum mudhar. Di antara kami dengan kau ada kabilah Mudhar. Sebut dia by name, dia sebut kabilah tu. Dia kata, antara kami dengan kau ada kabilah Mudhar. Mana kami tak dapat lintas jumpa kau kecuali bulan haram je. Di antara kami dengan kau ada kabilah Mudhar. Maka ajarkan kami benda yang kami buat. Kami ajar pada anak-anak kami. Kami masuk syurga. Kami masuk syurga, mereka masuk syurga. Maka Nabi berikan kepada mereka arahan. Berkenaan 4 perkara kena buat, 4 perkara yang tinggal. Berkenaan 4 perkara tadi, berkenaan dengan tajuk iman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dirikan solat, dan berikan 1/5 dari harta rampasan perang. Sikit je Nabi bagi obligation. Kemudian tentang larangan, Nabi larang mereka daripada apa? Tak ada, Nabi tak sebut benda lain. Nabi sebut larang mereka daripada apa? Menyimpan minuman yang peraman air buah-buahan tadi dalam bekas yang daripada batang kelapa, batang tamar, daripada bekas tanah liat yang bercampur dengan darah, daripada bekas kaca yang berwarna hijau atau berdamar kan. Nabi berikan benda tadi sebagai larangan. Nabi tak larang benda lain. Jangan makan riba, tak ada, Nabi tak sebut benda tu. Itu sebab kenapa kalau siapa yang belajar tajuk ni, dia kena faham dalam Islam ni kadang-kadang ada grade. Mana Nabi cakap ikut kadar orang tu. Orang yang contoh macam orang yang badui datang kata, aku nak solat, puasa, zakat, haji je, aku tak nak buat benda lain. Kan? Layak bagi dia. Sebab apa? Dia badui. Faham? Dia badui. Para sahabat Nabi yang keliling Nabi, Abu Bakar tak pernah cakap yang tu, Umar tak cakap yang tu. Bahkan mereka berlumba-lumba untuk buat kebajikan yang banyak. Jadi setiap manusia, setiap orang dia kena faham bahawa setiap jawapan datang dari Nabi betul, tapi ikut siapa yang bercakap. Faham? Jangan kita kata, saya pun tak wajib belajar ni. Kan lelaki tu kata, dia sebut 5 perkara kan, tentang syahadah, kemudian dia solat, puasa, zakat, haji. Bila dia terangkan benda tu, dia kata itu saja kan. Bila dia kata, ya Muhammad, wakil kau datang kata engkau ni utusan Tuhan, kan? Dan betul demi tu, betul dia kata siapa cipta langit ni, siapa nak tegakkan gunung, siapa kan? Dia kata Allah, demi yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya, adakah memang Allah utuskan kau? Dia kata ya. Lepas tu, wahai Muhammad, wakil kau kata bahawa kami kena solat 5 waktu semalam, betul ke? Nabi kata betul. Demi Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menegakkan gunung ganang, adakah memang itu mesti ya? Sampailah sekali lepas Nabi jawab kan sampai ke-5, dia kata apa? Demi yang memutuskan kau dengan kebenaran, aku takkan kurangkan sikit, takkan lebih pun sedikit. Dia badui lah. Lepas tu dia belah. Bila dia belah, dia kata bila Nabi dia nak pergi tu, Nabi kata aflaha in sadaq. Dia berjaya jika dia benar. Kan? Jika dia betul, dia akan berjaya. Maksud dia, siapa tengok al-syurga, tengoklah ini, Nabi kata. Tapi orang badui urus bendul. Kan, dia kata putih-putih lah, kelabu-kelabu. Macam asli kita kan. Dia cakap, dia tak ada benda lain. Polis tahan dia naik motor, lebih. Dia naik bertiga, polis tahan. Dia kata apa? Minta maaf encik, dah penuh. Dia ikuti orang kan. Sekali polis tahan. Tak boleh encik, dah penuh. Dia bilang kan. Polis nak marah tak boleh. Nak marah macam mana? Bukan dia faham pun. Tak, jadi itu kita kata badui ni, dia bercakap macam tu. Sedangkan para sahabat Nabi tak cakap macam tu dengan Nabi. Kan mereka bersama Rasulullah keluar berjihad. Mereka keluar bersama berinfakkan harta. Bersama kan amaran yang mungkar dan sebagainya. Mereka buat. Bukan setakat 5 perkara tu saja. Betul untuk orang itu, tak kena untuk orang yang mengetahui. Kan, yang belajar dan semua tak kena. Maksudnya dia kata macam, tak payah belajar Islam ni, cukup je. You puasa, zakat, haji, bla bla bla, and syurga for you. Jangan. Itu anda badui kan. Badui boleh buat. Anda bukan badui, jangan ada kan. Benda lain boleh belajar. Bisnes boleh pandai kan. Kaya nak jadi jutawan. Tapi berkenaan Islam tak nak belajar, tak boleh lah kan. Itu benda yang salah. Bila kita nak kenal Tuhan, kita kena belajar. Bukan hanya kita kata pandukan pada dah percaya cukup, sudahlah. Salah. Dengan sebab itu kita kata persoalan macam ni biasanya keluar daripada badui. Yang tanya Nabi kiamat bila, badui juga. Bukan sahabat Nabi takkan buat peperangan macam tu. Dia akan jumpa Nabi, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapa-siapa yang keliling Nabi ni, takkan tanya benda bukan. Tapi orang seronok lah bila badui datang. Dia nak dengar apa badui tanya. Pasal Nabi akan layan, Nabi entertain, Nabi tak sekat. Tapi untuk aplikasi orang yang lain, janganlah pakai benda sama lah kan. Untuk dia setiap orang ada level masing-masing. Untuk orang awam yang tak belajar langsung, ada level dia. Itu Allah Ta'ala Maha Adil. Kalau dia sengaja malas tak nak belajar, dan dia kenalah. Kalau tak ada peluang untuk belajar, tu lain cerita. Nampak? So jadi konsep dia macam Mudhar ni tadi. Memang yang kita kata Nabi SAW memang terkenal kabilah Mudhar ni antara kabilah yang paling
keras, degil, ganas. Bahkan setengah para ulama menyatakan antara kabilah terakhir masuk Islam. Antara kabilah terakhir masuk Islam. Okey. Jadi bal kulluhum mudar min mudar. Bahkan semua mereka di kalangan mudar. Mana dapat berkata Jarir bin Abdullah, kebanyakan mereka yang datang tadi dengan keadaan compang-camping, baju tak cukup dan sebagainya kan. Tapi pedang ada. Pedang tak hilang. Kan? Baju tak cukup, pedang mesti ada. Ini pemudar kan, dia suka perang. Dia suka merompak orang. Jadi pedang tak hilang. Tapi dia punya pakaian dan sebagainya, benda ni memang dia pedang tu mesti ada. Bersiap sedia untuk bertempur. Tapi makan tak cukup. Dia panggil dia. Okey, jadi mudar macam tu. Bal kulluhum min mudar. Bahkan Jarir bin Abdullah kata, bahkan semua mereka, bukan keseluruhan mereka, kesemua mereka adalah daripada mudar. Nabi SAW bila tengok keadaan berkenaan, ini para ulama bahaskan pendapat. Apakah ketika mana diorang datang jumpa Nabi tadi, diorang dah Muslim ke tidak? Ni perbahasan kena dilihat. Pasal mudar ni kabilah terakhir masuk Islam. Ketika dia jumpa Rasulullah tu dalam keadaan dhaif sangat tadi, adakah mereka telah masuk Islam? Itu tajuk yang akan timbul. Adakah mereka, jadi pasal Nabi SAW, kita kata kita ni membantu orang, bukan tunggu dia Muslim saja. Nampak orang bukan Islam pun dia dhaif dan sebagainya, kita kata biarkan pandang kafir. Dia kata tak, Islam tak ajar macam tu. Nampak orang kafir pun dhaif, perlukan bantuan, anda kena tolong. Bahkan itu para sahabat Nabi SAW menjampi air untuk orang yang gila ke dan sebagainya, ataupun orang yang kena patut ular. Orang tu tak Islam tau. Semua hadis-hadis yang datang berkenaan dengan para sahabat menjampi air untuk orang yang kena patut ular, atau sahabat jampi orang yang gila, so bagi waras balik, semua sekali berlaku dalam keadaan orang tu kafir. Faham? Jadi secara tak langsung kita baca kisah ni, itu consideration kena ambil. Bila dia sebut mudar, pasal dia orang ni kabilah terakhir masuk Islam. Kabilah terakhir masuk Islam. Ketika masuk Islam ke tidak, tak dibahaskan kat sini. Tapi bila pasal apa? Pasal baginda SAW orang yang dia datang, siapa saja minta dia akan bagi. Ketika baginda berada di Madinah tu, kabilah mana pun datang orang tu, tak kira orang tu Muslim ke kafir minta tolong, Nabi akan tolong mereka. Dia kata apa jadi? Dia kata bila datang mereka macam tu, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berubahlah, bertukarlah merupa wajah Rasulullah SAW. Mana terus jadi kalau mungkin tadi tengah senyum, tengok keadaan tadi terus jadi berubah. Kenapa? Lima ra'a bihim minal faqati. Kerana apa yang baginda lihat pada mereka, kerana apa yang baginda lihat pada mereka minal faqati, daripada kefakiran. Nabi tengok mereka fakir sangat, payah sangat, kesusahan yang dhaif sangat. Nabi terus berubah wajah. Dia terus belas kasihan. Tak ada nampak macam ni kafir ni, tak ada. Faham tak? Tu kena ingat. Pasal tu saya saja sebut. Sebab apa? Mudar ini kabilah yang akhir masuk Islam. Sebab kita kata bila orang dhaif datang minta tolong pada kita, pergi kat kedai, duduk kat meja, datang minta derma tadi, katakanlah orang bukan Islam, Kristian ke sebagainya, kan datang tempang-tempang ataupun Cina ke, jangan bila kita pandang kafir. Jangan. Jadi orang tu bukan kafir, yang kafir tu yang Muslim pun tak ditolongnya. Kan? Orang tu lintas-lintas kan. Kan? Kalau kita tak boleh beli, cakap lagi tak boleh beli bang, minta maaf. Apa nak makan? Saya beli, saya bayarkan. Cakap kenapa tak beli? Tak ada orang nak goreng keropok kat rumah. Kan? Contohnya kan? Tak minat. Pasal apa? Isteri takut lelaki suami bulat sebab makan minyak banyak, dia kata. Dia jangan beli keropok. Contohnya lah kan. So jadi nak beli, tak boleh beli bang. Bini saya tak nak goreng untuk saya. Cakap yang itulah terus terang. Jadi maksud dia pasal apa? Pasal kadang-kadang kesihatan, itu je lah. Tapi konsep dia, kita ajak dia makan. Kalau dia nak dah makan ke belum bang? Belum lagi. Main makan bang. Makan saya bayar. Buat macam tu lah kalau paling kurang. Jadi seorang yang ada belas kasihan. Faham tak? Ini nampak-nampak je. Digeleng kepala je. Cakap tidak apa tidak. Tak ada minta maaf ke, minta maaf bang saya tak boleh beli bang. Minta maaf. Cakap yang tu. Dia isyarat tangan je. Talk to the hand. Tak, seriously, saya kadang-kadang tengok kan, rasa nak balik sudu kat orang tu. Cakap lah, tak boleh beli kenapa kan? Tak nak beli ke, tak apa minta maaf bang, dah rumah banyak keropok ke. Beradab lah. So that orang tu tak ada nampak kita macam dia minta sedekah. Itu jual, bukan curi. Itu pun payah nak. Orang tu kadang-kadang datang, dia kata daripada Patani bawa turun keropok dan sebagainya. Kadang-kadang ada keropok, ada yang tak sedap. Minta maaf lah, beli-beli tak sedap. Orang tak sedap. Kan? Lepas tu bila tak beli tak sedap, boleh dia kata cakap dah tak sedap. Dia kata. Tapi cerita dia gitu. Tapi kena ada compassion sikit lah. Kalau kita tak beli pun kita nak makan, kata dengan dia, abang nak makan saya bayar. Makan duduk bang.
makan. Paling kurang. Dia Muslim. Kalau kafir pun macam ni kisah tadi, kisah Rasulullah ni, Mudhar tadi. Mudhar ni, saya ulang lagi. Kabilah terakhir masuk Islam. Bahkan mereka ni antara penyebab sebahagian para ulama umat Islam yang berkampung-kampung jauh sikit dari Madinah tak boleh datang. Macam dalam kisah rombongan Bani Abdul Qais. Yang dia kata kami tak datang jumpa engkau melainkan pada bulan haram saja. Di antara kami dengan kau ada Mudhar. Ni kabilah ni lah. Kabilah Mudhar ni. Yang kerja rompak orang je. Terkenal. Degil, keras kepala. Paling lambat. Dan mereka kebaikan juga dengan unta. Jadi, secara tak langsung bila kita perhatikan, rasa belas tadi bukan hanya kepada Muslim saja. Pada Muslim kita ni, hatta kucing ke apa, kita ada ke compassionate. Tu Nabi tengok diorang dalam keadaan fakir tadi. Nabi tak tengok masalah pedang ke tak pedang. Nabi tengok diorang miskin. Lalu berubah wajah Nabi SAW. Ni kita belas kasihan yang sebenar. Mana kita Allah Ta'ala campak dengan kita perasaan rahmat, perasaan belas, gunakan. Jangan tutup kan. Padamkan dengan apa? Sedikit agaknya, penipu agaknya. Kan orang tu tak jual barang pun ajaklah makan. Kan miskin ke kalau ajak makan? Tak kan? Bagilah. Kalau setakat RM5, RM10 dia makan, RM20 dia makan pun tak luak duit kita. Kan 0.0000001% daripada harta kita keseluruhan pun kedekut lagi. Tak faham betul kan? Tapi inilah itu dia kata belajar compassionate. Orang terdatang minta sedekah ke apa, kalau budak tu akan datang. Memang kita kata budak tu mungkin sedikit yang bawa keluar tahfiz Quran. Tanyalah dia dah makan ke belum, dek. Kan? Janganlah kasar-kasar. Nak bagi. Janganlah. Wa amasaila fala tanhar. Orang yang datang meminta, kamu jangan sergah. Dia pun tak semestinya miskin. Mungkin dia minta-minta je. Maka anda kena belajar rasa belas tu ada. Ini kita kata Islam ajar. Tu Nabi SAW tunjuk kepada para sahabat. Orang tu datang macam tu. Mungkin bukan Islam pun. Datang-datang berubah wajah Nabi. Kerana apa? Melihat apa yang pada mereka. Qala, berkata Jarir bin Abdullah, fadakhala, lalu baginda SAW masuk rumah. Thumma kharaja, Nabi keluar. Fa amara Bilalan, lalu Nabi perintahkan Bilal. Fa adzana wa aqama as-salah, lalu baginda suruh supaya Bilal azan dan juga iqamahkan salat. Fa shalla thumma khataba, lalu baginda pun salat bersama dengan para sahabat, kemudian Nabi pun berkhutbah. Faqala, Nabi berkata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah cipta kamu daripada jiwa yang satu. Sehingga akhir surah An-Nisa, ayat pertama Nabi bacakan ayat berkenaan, ya. Wa khalaqa min Rasul baca Nabi. Wa qara al-ayatil lati fil hash, dan Nabi baca pula lepas tu ayat dan surah Al-Hash. Nabi kata, wal tanzur nafsum mimma qaddamat lighad, dan setiap jiwa ni lihat apa yang dia sediakan untuk hari esok. Nabi nak kaitkan, kan? Wal tanzur, hendaklah melihat setiap jiwa apa yang dia siapkan untuk hari esok. Bukan hari esok tu besok nak pergi kerja. Hari kiamat. Apa yang dah siapkan? Apa anda telah siapkan untuk kiamat? Apa yang telah siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa? Solat yang banyak ke? Puasa yang banyak ke? Zikir yang banyak ke? Apa yang anda dah siapkan? Memang kita kata, memang ada orang kata apa cinta Rasulullah SAW. Tak memadai pasal dia dizahirkan dengan perbuatan. Cinta semata-mata, kalau sayang semata-mata, Abu Talib sayang Rasulullah tapi tak selamat. Mana sekali apa anda siapkan untuk hari kiamat? Apa dia kata? Dan Nabi baca ayat berkenaan. Okey? Tasaddaqa rajulun min dinarihi wa min dirhamihi wa min thawbihi min sa'in burrihi wa min sa'in tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamrah. Maksud dia dalam ayat berkenaan kan dia kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takwalah kamu Allah Taala, dan juga hendaklah seorang tiap jiwa itu lihat apa yang telah didahulukan untuk hari dia adalah upfront untuk hari esok, itu hari kiamat. Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah Taala, innallaha khabirun bima ta'malun, Allah Taala maha mengetahui, maha luas pengetahuan terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dikatakan kat situ, mulalah bila Nabi baca itu, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Lalu bila Nabi baca saja ayat berkenaan, dan orang ramai keliling tu tengok, dan Nabi tujukan sebenarnya kepada keadaan kaum yang datang tadi. Lalu bersedekahlah. Okey. Seorang lelaki itu dengan dinar dia, ada yang dengan dinar. Wa min dirhamihi, ada yang sedekah daripada dirham dia, duit perak dia. Wa min thawbihi, ada yang sedekah daripada baju-baju dia. Wa min sa'i burrihi, ada daripada cupak, ada daripada gandum dia. Wa min sa'i tamrihi, daripada cupak tamar dia.
Hatta, sehingga kan, qala walau bisyikki tamrah, sekalipun dengan secebis tamar. Semua orang datang bersedekah kerana Nabi SAW galakkan. Nah, kita kata ketika itu dikumpulkan harta tadi, tak diambil harta Baitul Mal tapi daripada infak. Faham? Di sini cara kalau dia kata orang tu bukan Islam, kalau dia kata kita nak keluarkan harta Baitul Mal, kita buat kutipan. Kutipan tak menjadi masalah. Islam tak pernah sekat. Katakanlah orang tu dia miskin datang sini kafir, minta pada kita datang kan, kalau kita boleh buat kutipan, buat kutipan macam Nabi SAW buat. Menunjukkan bahawa Islam ini bukan kita nak menunjuk, nak tunjuk, nak buktikan bahawa kita ni memang sayang cinta Allah Taala dan kita belah kasihan pada makhluk Allah Taala semua sekali. Bukan hanya yang seagama dengan kita saja, yang sebangsa kita saja, sedarah kita, seketurunan kita, bukan. Atau bukan satu Malaysia je. Kalau ni kata dari Indonesia pun kita belas kasihan juga. Daripada Thailand kita belas kasihan juga. Tak kira siapa orang berkenaan. Belas kasihan itu adalah terbuka, bukannya terhad kepada golongan tertentu saja. Maksudnya itu yang ditunjukkan dalam hadis ini. Qala faja'a rajulun min al-ansar. Lalu dengan ramai-ramai sikit bagi sedekah, tiba-tiba datang seorang lelaki di kalangan Ansar bisurratin, dengan satu ikatan kain, satu panggil apa, bandel, satu guni tak juga. Kalau kita ikat kain, kita ambil kain, kita letak barang-barang itu, kita ikat. Bandel bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu satu bungkusan bisuratin, dengan satu bungkusan. Kadat kaffahu, kadat hampir-hampir, kafuhu ta'jizu anha, hampir-hampir tangan dia lemah untuk memikul benda berkenaan. Berat sangat nampak dia, sampai hampir-hampir tangannya tak mampu untuk memikul perkara berkenaan. Dan hati riwayat datang, bahu dia hampir roboh. Kerana apa? Memikul benda tersebut berat sangat. Dia datang, balqad ajazat, bahkan dia telah lemah, bukan setakat hampir-hampir lemah, memang lemah sungguh, tak larat nak bawa. Okey, dibawa, datang, diletak. Okey, lalu bila letak je benda tu, orang diletak, bila seorang diletak, orang lain ikut. Dia kadang-kadang bila kita dalam satu ni kan, dia macam domino tau. Orang seorang tak banyak, dia ikut semua tak banyak. Dia satu benda tarikan. Lalu summa tataba'an nasu hatta ra'aitu kumaini min ta'amin wa thiyab. Kemudian orang ramai pun bila lepas orang tu letak, tadi sikit dinar, dirham, sikit-sikit, tapi bila kawan dia letak banyak, orang lain pun ikut letak banyak. Sehinggalah Jarir bin Abdullah kata, aku lihat hatta summa tataba'an nas, orang ramai pun seorang demi seorang datang bawa barang, hatta ra'aitu kumaini, aku nampak dua timbunan, min ta'amin wa thiyab, daripada makanan dan juga daripada pakaian. Hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu yatahallalu wajhahu ka'annahu mudhibah. Dan sehingga bila banyak sangat benda tadi, sehingga aku lihat dia kata wajah Rasulullah sallallahu bercahaya, wajah baginda seolah-olah dia keemas-emasan, gembira. Tadi bila tengok orang tu miskin, sakit, susah, baginda sedih. Nampak di wajah baginda kesedihan. Bila orang tu datang, para sahabat bagi banyak sumbangan, lalu baginda SAW punya wajah pun bertukar menjadi apa? Gembira. Faqala, dan baginda pun bersabda ketika itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang menunjukkan tauladan dalam Islam, satu tauladan yang baik. Ni sunnah ni. Dia tak ada sunnah hasanah, bid'ah hasanah, tak ada. Dia tunjukkan benda berkenaan dengan apa? Kita buat satu benda, orang tiru. Dan tapi perbuatan tadi tu kena yang berkenaan dengan benda yang bukan dalam ibadat, atau dalam akidah, atau dalam akhlak. Yang kita kata benda ni adalah benda yang kita kata benda semua orang faham baik, tapi dia dahulukan. Percepat. Contoh macam kita sama duduk sini, tapi azan, dengar azan, kita semayang, semua orang tahu. Tapi dia ni yang kata, jom kita pergi. Tiap kali azan, jom kita pergi. Lalu lepas tu semua orang ikut. Maka itu sunnah lah. Kata orang tu, tak apalah 5 minit lagi, tak apalah 9 minit, dia kata jangan, tak elok. Dia tarik orang untuk buat benda yang baik. Perbuatan dia tadi menyebabkan dia, bila dia bangun, orang lain pun macam, tak bangun tak elok ni, dia bangun juga. Jadi dia menunjukkan tauladan yang baik. Ataupun tauladan baik tadi pada meninggalkan benda yang haram, kan, benda yang makruh, atau benda-benda yang syubhah. Kami nampak benda berkenaan tempat tersebut, kalau duduk tak ni, dia lari. Maka orang tengok dia lari, dia pun lari. Orang lain pun lari. Semua lari tinggalkan benda-benda berkenaan. Contoh macam duduk dalam ramai ni, seorang tu start cerita mengumpat. Cerita kangkung ke cerita apa, lah. Okay. Dia mengumpat je kan. Bila mengumpat je, mana?
Okey, saya tengok benda, saya baca satu khabar je. Okey tak? Kata, seorang tu bangun. Okey, betul orang lain macam, dia bangun lah. Kawan start cakap je, dia lari. Ya, minta maaf nak bergilu, lari. Lepas tu kawan dia macam tak sedar hati, lari. Jadi perbuatan tu pun sunnah juga. Dia tauladan sebenarnya. Perkataan sunnah ini dalam konteks ini bukan maksud dia sunnah ni, maksud dia buat reka ibadat baru. Benda tu tadi memang benda syar'i. Cuma dikatakan bentuk tadi dia kata apa? Dia buat dalam contoh macam tadi sedekah, orang sedekah juga. Tapi dia bawa benda yang besar, letak depan Rasulullah, lalu orang ramai ikut sama. Pasal mula tu dapat sikit je. Nabi masam muka macam bila lah nak banyak. Kan orang ni dah miskin sungguh. Kalau dapat setakat balik sikit je tak cukup. Lalu bagi Nabi SAW, muka bagi tak berubah lagi. Dia seorang ni letak saja. Lepas tu orang ramai ikut sampai kan jadi timbunan besar, makanan juga, pakaian. Baginda punya muka pun berubah. Dan Nabi bersebut, barang siapa menunjukkan tauladan dalam Islam, bukan luar Islam, dalam Islam, sunnatan hasanah, tauladan yang baik, falahu ajruha, maka untuk dia ganjarannya, wa ajru man amila biha min ba'dahu, dan pahala ganjaran sesiapa yang beramal dengannya, dengan contoh dia tadi, ba'dahu, sesudah dia tak ada, dia mati, orang tu buat lagi benda berkenaan, yang orang lain juga tiru juga benda yang sama. Okey, dia dapat pahala tadi ni, multi level pahala ni. Tu kita kata buat baik ni kepada sentiasa. Dan jangan kita berkira sangat. Sebab kita kata mungkin kita punya contoh orang lain, tapi jangan kita kata nak menunjuk. Kita kan nak menunjuk, tapi kita kata moga-moga dengan benda ni orang lain pun buat benda sama. Kan kalau kita kata tak semua orang diam aja, semua orang cukuplah RM1. Kau RM1 cukup dah. Ni tak boleh bagi banyak ni. Budak kecil tak boleh pegang duit banyak, kan? Ada orang tua tak boleh pegang duit banyak, kan? Cerita Haji Bakil. Kan dia nak bagi sedekah, kan dia fikir banyak benda. Alasan. Dalam Islam tak ada alasan. Anda patut kalau boleh tunjukkan kebaikan sampai habis. Jangan kita buat benda tadi berpada. Tak buat. Kalau ada kemampuan buat, supaya benda tadi menjadi tauladan kepada orang lain. Tauladan yang baik, contoh yang baik, yang kalau orang lain buat juga, kita dapat juga ganjaran tadi. Termasuk kalau kita kata benda berkenaan sunnah. Contoh macam kita nak makan, kan, kita peringatkan orang, makan tangan kanan, kita peringatkan, jangan makan tangan kiri. Peringatan tadi menyebabkan bila ada orang buat benda berkenaan, teringatkan kata-kata kita, dan dia ajar orang lain, dan yang orang dia ajar tadi ajar orang lain, dan seterusnya, kita dapat ganjaran. Yang kita kejar mardatillah. Semoga Allah Ta'ala kira benda berkenaan sebagai kebaikan, kebajikan dalam amal ibadat kita. Sampai akhir nanti ada timbangan di situ. Kita belajar ke, mengajar ke, baca Quran ke, macam tu. Mana kita jadikan tauladan kepada orang lain. Itu yang kita, bila orang tanya soalan. Soalan dia kata apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Rabbana, kan kita suruh doa, kan? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah apa? Al-Furqan. Okey, dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, kurniakan kepada kami, min azwajina, daripada isteri kami, wa dhurriyyatina, dan juga daripada keturunan kami, qurrata a'yun, perkara yang mengembirakan, perkara yang akan menjadikan bola mata kami bulat. Walaupun sepet, kena bulat juga. Terbeliak, hebat seronoknya dengan kebaikan tadi. Waja'alna, yang ujung tu, waja'alna, dan jadikanlah kami, waja'alna lil muttaqin, untuk orang bertakwa, imama, sebagai imam, ketua. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, apa maksud doa ni? Kan takkan semua jadi ketua, perempuan jadi ketua juga. Kan macam mana? Al-Furqan apa? Cuma buat, okey. Jadi maksud dia waja'al, biasa orang doa, tapi pernah faham tak doa tu minta apa? Jadi imam masjid. Habis? Contoh. Itu balik pada tajuk ni. Supaya kita ni orang bertakwa contohi kita. Orang bertakwa contohi kita, maksud dia kita adalah orang yang baik. Itu maksud dia. Orang bertakwa, orang takut Tuhan je mencontohi kita. Lepas tu bila Allah nyatakan pada Ibrahim AS, kan Allah kata apa? Ibrahim kata, inni ja'iluka, Allah kata pada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau, wahai Ibrahim, kepada manusia ni sebagai imam. Tapi Ibrahim tak pernah jadi pemerintah negara. Sebutlah negara mana dia perintah, mana ada. Tapi apa yang dibuat oleh Ibrahim AS sampai sekarang menjadi ikutan kepada agama dunia. Faham tak? Mana manusia yang beriman nak beramal, nak tauhidkan Allah Ta'ala, dia kena contohi Ibrahim. Ibrahim adalah contoh dia dalam menyatakan kebenaran, dalam menentang kekufuran, kesyirikan. Ibrahim adalah contoh dia. Tak ada contoh yang lain. Bahkan siapa yang datang selepas Ibrahim adalah mencontohi Ibrahim.
alaihi salam. So itu Allah Ta'ala jadikan dia imam. Maksudnya dia punya perbuatan tadi menjadi ikutan untuk orang berikutnya. Itu yang kita kata waja'alna lil muttaqina imama tu. Bukan maksud dia ya Allah jadikan kami kepada untuk orang beriman sebagai pemimpin. Nak buat apa asal jadi pemimpin? Semua jadi pemimpin, siapa jadi rakyat? Faham tak? Kalau semua jadi imam, siapa jadi makmum? Itu juga siapa jadi makmum? Kan? Semua duduk depan. Engkau umatlah. Semua kat depan, siapa jadi makmum? Tak ada. Waja'alna lil muttaqina imama. Tahu bukan? Contoh tauladan. Kena macam ni juga. Maksud dalam ni tajuk ni maksud dia orang yang menunjukkan tauladan yang baik, dia membuka untuk diri dia satu kata kedudukan cukup besar. Bayangkan lepas dia mati masih orang beramal dengan arahan dia atau tunjuk ajar dia. Lepas tu dia orang generasi berikutnya 7 keturunan ke 27 keturunan ke, bayangkan berapa banyak pahala dia dapat. Bab buang sampah kadang, buang sampah. Kan abah-abah makan-makan pari kan. Tapi ada tu ambil sampah masuk poket. Orang tengok ambil sampah masuk poket. Lepas tu lah sekali orang pun tahu kalau ada sampah jangan buang merata-rata. Dia tunjukkan tauladan berkenaan, bukan perlu dia saya buat macam tu kan, tak senonoh lah. Saya buat biasa je lah. Kita ada benda sampah kita ambil, pegang kat tangan. Saya macam jangan tunjuk kat orang, buat tak tahu, dia ambil, buang kan, itu tauladan. Kalau kita berjaya buat benda berkenaan orang tu contohi kita lepas tu, subhanallah, subhanallah, berapa banyak pahala kita dapat. Orang tu buat kita dapat. Tiap kali dia beramal kita dapat. Tiap kali dia ajar orang dan orang tu beramal pula kita dapat. Tapi tak ada siapa nak buat contoh yang baik. Contoh yang baik tu dalam banyak perkara. Jihad, dia ke depan, orang lain ikut ke depan. Dia berani, orang lain turut berani. Semua sekali macam tu. Semua keadaan. Bukan jangan cerita bersedekah je. Kan bab belajar. Kan orang lain takut nak belajar. Nanti dia pergi ke depan. Orang lain pun ikut turut bersama dengan dia, pergi belajar. Try hafal Quran juga walaupun gagal ke fail ke tak lulus ke, terus masuk juga. Kan bila dia masuk, orang lain ikut masuk macam orang tu masuk ikut aku dengan dia, aku muda lagi. Asalnya aku bijak lagi daripada dia. Kan? Dia masuk, aku masuk juga. Jadi masa dia tauladan. So dia masuk belajar, orang dia masuk belajar dan kita kata bila orang tu tak nak belajar kan, dia kata dah tua dah berumur. Kita kata setahu saya kita tak boleh mendahului takdir. Takdir depan tak tahu lagi apa dah jadi, dapat ke tidak tak tahu. Kita tak tahu belakang ni ada, tak nak pergi. Macam kan? Pergilah tengok dulu. Kan? Pergi masuk dulu. Ni kadang-kadang tak pergi belajar pun tapi tak boleh dah. Kan? Nak buat macam mana? Pintu dah kunci. Dah tengok belum kunci pintu? Tak tahu. Tapi tak usah pergi lah. Dah tutup dah pintu. Dah tengok belum? Tak pernah. Siapa pintu tutup? Dah tua. Dah pintu tutup. Saya dah banyak masalah kat dunia ni, macam benda serabut kepala. Kan? Kenapa tak pergi? Tengok dulu. Tengok dulu, mungkin pintu tak terbuka, kita keluar, sampai. Tapi itulah kita kata, sering manusia ni takdir tak sampai lagi, dia sampai dulu. Takdir tak tahu lagi. Kan kita kata contoh, kita bayangkan kita nak belajar Quran, hafal Quran ni macam kita apa? Keluar daripada bilik ni jahil. Itu pengetahuan. Tapi pintu ni kita tak buka pun lagi. Kita pergi tengok. Tapi awal-awal lagi orang tanya, tak nak pergi belajar ke? Dah tua dah bang. Beban banyak dah ni, dia kata. Ni kalau pergi tak tahu lagi boleh keluar pun. Pintu tu pun tak ditolak agaknya. Dah pergi dah? Belum. Kenapa tak boleh? Rasanya tak dapat kot. Dah pergi dah? Belum. Faham tak? Orang tu dia mendahului takdir. Itu sebenarnya. Tapi bayangkan kalau kita berjaya ingatkan banyak orang supaya buat benda tu, buat dahulu. Tak tahu pun tak apa, buat dulu. Dia buat dan kemudian dia berjaya. Kemudian dia suruh orang lain. Seriously. Berapa ramai orang yang akan ikut benda yang sama dan kita dapat pahala. Kita nakkan ganjaran. Allah Ta'ala berikan kepada kita ganjaran yang berlipat kali ganda. Tapi penggandaan tersebut berlaku dengan effort kita buat. Tadi tunjukkan tauladan yang baik kepada orang yang lain. Okay? Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala mereka. Min ghairi, dengan tanpa, dari tanpa, an yanqusa, ia mengurangkan, min ujurihim, daripada pahala-pahala mereka, pahala golongan satu lagi, syai', sedikit pun. Semua pahala dia tak kurang pun. Cukup dan bertambah banyak. Dan orang sana ada pahala, tapi kita dapat pahala yang sama macam dia. Kalau dia kata, contoh kita ajar dia, kemudian dia dapat 5 pahala. Kita dapat 5 pahala. Dia ada 5, kita 5. Lepas tu kena dia ajar orang lain, ada 5 lagi. 5 kita dapat lagi. Every time orang beramal dengan apa yang kita tunjukkan. Tu yang lelaki berkenaan letakkan. Nabi baca ayat berkenaan untuk peringatkan tentang akhirat. Kan? Tapi dan para sahabat bekerja, bergerak dan sebagainya, ada bagi dia sikit, tapi yang seorang ni bagi banyak. Dan Nabi puji dia dengan sebab itu. Lepas daripada tu, supaya apa, menunjukkan supaya orang lain pun kena faham benda yang sama. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa yang menunjukkan dalam Islam,
menjadikan tauladan dalam Islam ini sunnatan sayyi'atan, satu sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk. Maksud sunnah yang buruk ni tidak tauladan yang buruk. Tak kira apa-apa, buang sampah ke, sepak apa meter parking ke, kan? Kayak gitu. Apa saja. Kan tak puas hati baling batu kat orang ke, dia tunjukkan. Ataupun dia ajar pula, kalau rasa marah dengan orang dekat highway, bawa bateri, baling bateri tadi. Ada. Seriously, ada. Ni saya bukan ajar, saya bagi tahu ni. Ni kadang-kadang orang kata Ustaz Adli ajar pula. Okay, ni semua bateri besar lama dah tu. Kalau orang degil baling bateri. Jangan haram. Kan kita menyakiti orang lain dan sebagainya haram. Walaupun orang tu jahat, bukan kerja kita. Dan yang kerja untuk saman dia sebagainya polis. Anda jangan jadi polis, kan? Jadi perbuatan buruk tak kira apa, meludah ke, kan, apa saja. Ataupun contoh makan benda haram, tak payah bayar ke. Contoh macam apa? Beli KFC, minta ayam 2 ketul, dapat 3 ketul. Okey. Minta bayar 2, dapat 3. Soalan A, rezeki terpijak. B, rezeki tersepak. C, pulang balik. Pulang balik lah. Janganlah kata rezeki tersepak, dah tahu dah bayar. Tapi dia kata, kalau tak tahu tak apa. Sekarang kau tahu tak? Tahu. Lepas tu? Ayolah, kalau tak tahu tak apa kan. Kau bayar apa? 2. Kau dapat 3. Kau tahu tak kau bayar apa? Tahu. Bayar apa? 2. Dapat apa? 3. So tapi kau tak tahu tak apa kot. Apa dia? Saya pakai vending machine tu. Dia tak betul. Dia keluar 2 sekali. Ambil satu je. Ambil satu je sini. Kita bayar satu je. Ambil 2. Dia bukan rezeki kita bijak. Biar. Tahu. Ambil lah situ. Jangan ambil. Orang lain ambil tu dia. Pasal kalau tak nak kita sumbatkan mana, sumbatkan balik. Letak atas ke, Allah alam. Letak atas mesin tu ke. Tak ada syubhat. Bukan niat kita. Tak ada. Kalau kita ambil lagi teruk. Kan tak mana, kecuali kita ada orang tu tepi tu yang jaga. Kita tahu kedai di mana atau penjaga kunci dekat mana, kita jumpa. Kalau tidak, tinggalkan. Tu kalau macam pergi umrah dan sebagainya, tahu dah berkemen diri anda. Kata kutip apa? Tinggalkan. Jadi ini biasa pesanan penaja. Kalau pergi umrah pesan-pesan penaja, jangan kutip. Jangan kutip. Walau duit, jangan kutip. Once kita kutip, kita bertanggungjawab, faham tak? You want to take the obligation, apa pasal? Itu Nabi tak benarkan. Itu sebab dalam hukum luqatah, dalam Islam ada hukum luqatah, barang kutipan. Once orang tinggalkan sebagainya. Kalau anda nak kata dia perasan kau ni, lepas kalau tak ada siapa claim, dia boleh pakai. Dengar sini, siapa-siapa jumpa duit, dia pakai, digunakan. Lepas tu, katakan 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba tuan asal datang. Saya yang letak duit kat situ hari tu. Anda kena bayar balik benda berkenaan. Dengan jaminan, faham tak? Dia tak ada benda halalan thayyibah, tak ada halalan thayyibah. Fisabilillah tak? Fisabilillah, tak ada. Awak bukan dah lah, bukan angkat senjata pun. Duk lepak belakang rumah je berzikir. Kalau anda kata awak pergi berjihad fisabilillah ke, pegang sungguh, tak apa juga. Duk belakang rumah, duk main naga ayam. Lepas tu tiba fisabilillah, mana boleh? Kan? Ini salah faham kan dalam masyarakat. Jadi pasal kita dari Islam ni dia ada satu sense of apa rasa tanggungjawab. Rasa tanggungjawab. Tak boleh kita macam tak apa je, tak boleh. Jadi kat situ kita kata, kalau kita tunjukkan contoh yang baik pada anak kita kan. Dia nampak, abah bayar 1 dapat 2. Inilah rezeki kita pijak. Kita ajar macam tu pada anak kita, anak dia buat kayak gitu. Buat itu adalah sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah. Macam kita tu contoh ada baru ni, ni kakak saya. Anak-anak dia lelaki kan, 7 orang. Mak tu hari tu kan, pakcik tahu. Mak hari tu, ada ke mak? Dia orang tu bayar, mak bayar benda sekian. Orang tu bagi benda tu lebih. Lepas tu mak pergi pulang kembali dia tu. Sepandang muka dia. Habis kau ingat kena buat apa? Kalau tak tahu tak apa pakcik. Kau tahu ke tidak? Lepas tu, dah tahu pulang balik lah, apa masalah dia? Semua diam. Mana mak dia tunjuk dia tak baik, dia orang kepala dia dah pergi kak. Senonoh budak ni. Budak belasan tahun kan. Dia ni. Tak boleh. Kan kena ajar. Jadi kalau mak tunjuk macam tu, so anak akan faham. Sense, tahu tak? Paling jauh kalau kita tak boleh ajar orang, ajar anak kita. Kan? Jangan cakap benda, jangan mencarut depan anak. Ni kan mencarut depan anak kan. Mencarut tak apa ke mak? Boleh. Kalau marah sangat. Itu bukan sunnah sayyi'ah hasanah. Itu sunnah sayyi'ah tu tak? Kan? Aplikasi tadi tak boleh. Kan? Kita jangan jadi orang yang mengedepankan benda buruk. Faham tak? Macam kita dalam contoh macam Umar bin Khattab anhu, dia tumbuk orang. Dia tak kata tirulah aku.
Tak ada pun kerja. Tak puas hati dengan orang je, dia tumbuk. Berapa ramai kena. Tertongging kena tumbuk kan dia. Tapi bukan menjadi sunnah hasanah. Nak sunnah hasanah punya tu, jenuh lah. Ustaz masuk jail 3-4 hari. Dia jadi tumbuk orang, tak apa kena bayar denda 300.5. Tahu kan? Pukul orang kena bayar 300.5. Tahu yang terbaru naik ke tidak? Jangan pukul orang lah. Kan? Maksud dia kalau pukul orang, dia kena bayar. So konsep dia, kita ada sense. Maksud tak? Jangan tunjukkan benda yang buruk. Kita bukan masalah orang tu akan jadi. Jangan sampai ditiru perbuatan kita yang buruk. Kan? Sunnah sayyi'ah tu jangan sampai orang tiru. Kata kana alaihi wizruha, kena ke atas dia dosa perkara buruk tadi, perbuatan sunnah buruk tadi. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang beramal dengannya. Setiap kali orang tu beramal, dia dapat saham. Bukan dia tanggung dosa orang tu. Pasal Nabi kata min ghairi an yanqasa min auzarihim syai', tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Mereka dapat dosa 10-10, tapi kita dapat tanggung juga. Kita dapat saham. Saham mengajar dia panggil. Saham mengajar. Okey, keputusan dia apa? Taubat. Kalau dia kata orang tu dah tertunjuk benda yang buruk pada anak dia, macam tu buang sampah. Kan? Lepas tu buang sampah. Bila anak dia kata tak apa ke bah, buang. Boleh. Pasal kalau tak buang nanti orang pekerja dekat jalan lebuh raya, siapa dia nak kerja macam mana? So kita takkan nak makan gaji buta. Kita buang ni dapatlah dia sapu sampah. Itu. Ini idea yang salah. Okey, ada televisyen tunjukkan juga. Dia tunjukkan budak tu baling sampah, kena bapak dia mati. Apa? Dia accident tu. Dan sebenarnya benda tadi bukan ni. Dalam Islam awal lagi tak tunjuk macam tu. Tunjuk tauladan yang buruk, maka benda tu akan berjalanan. Cuma masalah kalau dah kita buat tauladan yang buruk, tunjukkan. Contoh macam seorang isteri tunjuk tauladan buruk dengan melawan suami dia. Atau suami tunjuk tauladan buruk pada anak-anak dia dengan apa, berkasar dengan isteri dia. Ataupun apa, cakap kengking-kengking. Cara yang terbaik adalah lepas tu taubatlah. Anda tak boleh lari dah, benda dah berlaku. Tapi untuk memutuskan putuskan connection tadi. Connection berkenaan dengan tauladan buruk yang kita tunjuk pada orang tadi, taubat kepada Allah Taala. Barulah diputus. Jika tidak, connection tu berjalan sampai sekarang. Kenapa kita buat dulu kan, kita tunjukkan tauladan buruk kan, macam-macam tadi. Rasa nak keluar pagar, lubang mana nak ikut. Kan sekolah tu kan, nak konten sekolah, dia ada cara dia kan mudah. Dia ada cara di mana pintu mana boleh keluar, waktu mana nak keluar. Kalau ada kata orang tu pandai, dia tahu. Lepas tu dia ajar pula orang, kau nak ponteng, jomlah ikut aku. Ada pintu terbuka belakang, dia kata. Kadang-kadang kita dah buat kat time sekolah, dan budak tu dah ajar orang lain. Seluruh junior sekolah tu, lepas tu, yang ponteng sekolah, ikut pintu tu, semua sebab ajaran kita. Seriously, benda tu kita kata tak boleh buat apa dah. Tetapi, putuskan connection tadi dengan apa? Taubat. Once kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita. Walau sebesar mana pun dosa kita. So, belajar, kita kata kena faham. Kita ada salah, ada kesilapan, silap tak ngajar anak dan sebagainya. Kita kata alah bah, habislah aku ajar anak aku benda yang buruk. Tetapi kita kena bertaubat. Once kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita. Kita kena menyesal di atas benda dan buat baik pula. Pasal kebaikan akan menghilangkan keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan memadamkan keburukan-keburukan. Jadi setiap orang, setiap kali mana tersilap, tersalah sebagainya, lepas buat salah tadi, gantikan dengan benda baik yang banyak, supaya tidak lagi kekal ke atas diri dia sebarang dosa yang telah lalu. Faham? Memang kita tak boleh patah balik dah. Once kita buat, tunjuk tauladan buruk, memang tak boleh buat apa. Tapi taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Pasal bimbang, pasal kerana ada orang kita baca cerita macam ni, dia akan mindset dia habis laku. Tak ada harapan dah. Tak ada, Islam tidak ada. Anda masih ada harapan. Infarada bi ikhrajihi muslimun. Bersendirian mengeluarkan hadis ni siapa? Imam Muslim. Tapi dalam lafaz Bukhari dan lafaz yang lain ada lafaz yang lain. Okey? Baik. Faqauluhu ta'ala, musnad ada Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala dalam Quran yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Amara bitaqwahu, Allah perintahkan manusia tadi supaya bertakwa kepadanya. Wahwa, dan dia takwa ini, yashmulu fi'lu ma bihi amar, merangkumi melakukan ma bihi amar, apa yang padanya dia perintahkan. Wa taraka ma anhu zajar, dan tinggalkan ma anhu zajar, apa yang daripadanya zajara dia larang. Apa yang dengannya dia suruh, apa yang daripadanya dia larang. Itu tanda dia. Dan macam kita kata, kerana dia. Ingat buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, kerana dia. Bukan kerana malu, bukan kerana bawa balik haji,
Bukan kerana nama ustaz. Kadang-kadang ada orang kan dia kata, ish, nak buat macam ni macam kata ni hajah ni kan. Haji ni kau tak datang masjid lah macam mana ni. Jangan. Pasal haram kita melaksanakan apa-apa ibadat kerana manusia. Memang tak boleh. Bersedekah kerana malu ke, orang lain tak bagi, aku pun kena bagi jugalah. Jangan. Mana buat yang diperintahkan, tinggal yang dilarang, tapi purely semata-mata kerana dia. Yang bab ni kadang orang tertinggal, dia tertinggal sebut ni, jadi orang ramai duk sibuk kan. Buat dia suruh, tinggal larang. Tapi kenapa? Nak dapat pujian. Ada orang kadang dia buat benda yang suruh, tinggal larang supaya orang puji dia. Ada separuh naik pangkat. Dalam kita kata contoh macam amanah. Islam suruh kita amanah. Tapi amanah tadi kita kena buat kerana apa? Allah. Bukan kerana pangkat. Kalau anda amanah, pangkat anda akan naik. Anda amanah, gaji anda akan bertambah. Itu bukan kerja Islam. Itu bukan kerja Islam. Islam tak arahkan macam tu. Islam suruh supaya anda amanah kerana Allah Ta'ala perintahkan. Tinggal yang larang, yang haram. Tak tengok benda yang haram. Kenapa? Nanti orang kata apa pula ustaz tengok benda ni. Bukan. Yang patut dikatakan ada, kita tinggal ni sebab apa? Sebab tak nak Allah Ta'ala murka pada kita. Sebab kan kita latih diri kita dengan segala ibadat. Kita kata, di situ kita rasa Allah Ta'ala perhatikan kita sepanjang waktu. Rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Solat 5 minit, kita rasa Allah Ta'ala perhatikan. Puasa 12 jam, kita rasa Allah Ta'ala perhatikan. Ketika haji dan sebagainya, kalau kita langgar sebarang larangan haji, kan, tercabut rambut ke, kan, nampak, alamak ada uban, kan, lelaki, inilah, perempuan, mana, sini, tahu? Sini. Cabut uban biasa kat mana? Semua macam tak tahu kat mana. Okey, macam mana dengar ni? Maksud dia terlanggar larangan ihram. Yang tahu siapa? Allah. Saya kita latih. Tahu Allah je. Kan nak kena bayar kambing pula kan. Paling rendah kambing. Jadi nak bayar ke tidak? Siapa tahu? Siapa tahu kalau kita buat benda tu dalam bilik kita. Cukup bulu ketiak. Kan? Mandi-mandi. Mana orang ada orang bersama-sama kita nak ada surveillance camera? Okey. Apa kata okey. Apa dia kata apa? Calon haji bilik 305. Abu bin Ahmad, anda dikenakan denda kerana cukup bulu ketiak tadi dalam bilik mandi. Mana ada macam tu? Ada kamera CCTV? Tak ada. Dilatih kita purely ketika itu apa? Rasa Allah perhatikan kita sepanjang waktu. Tu sebab larangan ihram tadi kalau kita langgar, kita bayar dam ke tidak, Allah Ta'ala tahu. Kita tipu ke tidak, Allah Ta'ala tahu. Sebab itu kita rasakan kita nak berbohong, Allah Ta'ala tahu. Rasakan itu. Itu dah takwa sebenarnya. Takwa Allah Ta'ala itu yang dikendaki. Bukan takwa tadi, tapi terrealisasi dengan apa? Buat disuruh, tinggal dilarang kerana dia. Kerana dia, bukan kerana yang lain. Wa qauluhu, Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah menyaksikan, hendaklah melihat setiap jiwa, satu jiwa tadi, ma qaddamat lighad, apakah yang disiapkan untuk esok hari. Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mana hitunglah, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap, sebelum daripada kamu dihisap. Wanzuru, dan lihatlah, madza dakhartum li anfusikum, apakah yang telah kamu simpan untuk diri kamu. Mana apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu, minal amalis salihah, daripada amal-amalan soleh, kebaikan. Kita kata tadi, solat banyak tak? Puasa ada tak? Sedekah ada tak? Kan, apa ibadat yang kita buat yang antara kita dengan Allah Ta'ala je. Yang dengan manusia ni kita kata banyak, kan, tapi kadang-kadang benda tu berlaku dengan orang tengok, orang cakap, orang kata, bimbang, atau nak orang cakap atau tak nak orang cakap. Jangan buat macam ni, nanti orang kata. Kan biasa keluar benda tu. Kan, jangan buat benda sekian, nanti orang cakap. Actually benda tu dah gagal dah. Yang kita dengan Allah Ta'ala saja. Kalau kita nak kira, paling-paling mudah orang tu nak rasakan bab ni, cari amal yang dia buat, hanya dia dengan Allah Ta'ala je tahu. Saya bukan suruh kita berkira dengan Allah Ta'ala, tapi kita tengok untuk nilai diri kita, berapa banyak amal yang kita buat, yang tahu benda tu kita dengan Allah Ta'ala je. Tak ada orang tengok, tak ada orang tahu, tak ada siapa, tak ada orang nampak. Kita dengan Allah Ta'ala, purely kita dengan Allah Ta'ala je. Itu yang paling mahal sebenarnya. Itulah paling mahal yang kita dapat sorokkan daripada apa? Daripada orang lain. Memanglah kita kata menginfakkan harta dengan terang-terangan bagus, macam Allah sebut dalam Quran. Allah nyatakan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. In tubdus sadaqat, ya. Tubdu. Surah Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqat,
jika kamu menzahirkan sedekah. Sedekah kamu zahirkan. Fa ni'mahi, maka alangkah baiknya ia. Itulah elok. Allah Ta'ala kata elok, bagus. Kata in tubdu sadaqat fa ni'mahi. Okay, kalau kamu menzahirkan sedekah, kamu tunjukkan sedekah tu, alangkah baiknya ia. Bagus, tak ada masalah. Wa in tukhfuha, tapi jika kamu sembunyikan ia, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan ia kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, ia lebih baik untuk kamu. Untuk kamu, bukan untuk orang lain, untuk kamu. Mana kita suruh dan diam kan, lebih baik. Ya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dia Allah Ta'ala akan hapuskan daripada kamu dengan perbuatan kamu tadi, daripada kamu ke segala keburukan kamu. Keburukan yang kamu telah buat, dia akan hapuskan. Wallahu, Allah Ta'ala bima ta'maluna khabir, terhadap apa yang kamu lakukan, kerjakan, maha meluas pengetahuan mengenainya. Jadi ayat ini kita kata zahir yang kita nampak depan orang bagus, tak ada masalah. It's good. Bukan kata tak ada nilai, tak ada. Namun begitu yang tersorok tadi lebih baik. Macam tak solat. Yang solat ketika tarawih Ramadan dia ramai-ramai. Alhamdulillah lah. Bagus. Yang lain, musim lain ada tak sedia kan? Kan pasal Allah Ta'ala bukan ditakuti ketika Ramadan je. Yalah, kebetulan qarin kita kena ikat. Itu kita rajin. Qarin kena ikat, kita rajin. Kan Ramadan semua orang rajin pergi masjid. Rajin sangat. Nak kata dapat duit baru. Dapat duit tadarus. Tak juga. Kita orang luar ada tadarus. Budak-budak ni bukan tadarus sangat pun. Duk tadarus, dia pergi tarawih. Orang sembahyang tarawih, dia pergi main mercun. Kita orang dulu kecil-kecil kena kejar dengan ustaz. Dengan Ustaz Rahim, ada lagi ustaz tu. Dia imam dekat masjid Tuan Raya sekarang. Dia actually kita orang lari pergi kejar. Kan Tak College tu, College Tengah Rahman tu kan. Jalan depan Tak College tu besar. Actually belakang rumah saya dulu, duduk pintu gerbang itu belakang rumah arwah bapak saya punya rumah. Kita orang belakang tu pergi kejar. Buat 2 tim, separuh tim sekian, 2 sekian, main tembak. Beli mercun dan lepas tu main tembak. Yang tembak, seriously budak dia gila tembak tu tak. Dia mercun das tu, macam ni dia tala. Berlubang baju, kawan tu balik berlubang baju. Yang main macam katak yang main lah, dia baling termasuk dengan kain kawan tu. Melompat-lompat dia. Pergi masjid tak boleh masuk. Kenapa? Berlubang-lubang, balik rumah kain, balik ganti kain dulu. Habis macam-macam benda. Yang terbakar rambut pun ada. Main tembak gitu. Dish. Kan? Yang tembak biasa tu, yang mercun tu biasalah. Lepas tu kejap lagi habis orang-orang okey. Nak habis tarawih ni, nak habis tarawih ni. Balik. Rakaat aku berapa dah? Dia bilang. Apa dia dengar. Al-Khalifatul dia Al-Khalifatu dia boleh bilang. Kata Al-Khalifatu Ar-Rabi'. Amin. Okey Nabi dah. Kan. Dia orang membilang. Okey duduk dalam. Lepas tu ustaz tengok jeling kan. Lepas tu bila ustaz tu ada kereta apa dah. Dia punya handbrake tak lekat. Budak ni lepas habis baca Quran je, kita tolak kereta ustaz di belakang ni. Dia tak sering tolak je. Kalau budak-budak seronok dia kan ada mainan je. Kan? Tapi kalau orang dewasa dia pergi, mana ada benda tadi. Dia datang nak semayang dan sebagainya. Dahsyat. Tapi pasal qarin kena ikat. Lepas qarin kena ikat, dilepaskan balik bulan Syawal, tak datang dah masjid. Kan? Pasal apa? Pasal benda tadi dah jadi idea. Kan perasaan dia. Memang tak nak jadikan bantuan. Kita nak beramal pada Ramadan payah. Tapi Allah Ta'ala beri bantuan pada kita dengan apa? Ikat qarin kita. So kita dapat lihat orang semua baik semua. Kita kata syaitan kena ikat tu, qarin tadi. Lepas dah dia Ramadan, siap. Tak ada dah. Jenguk masjid pun kadang-kadang. Dan jarang. Mana boleh teruk? Kadang. Yang tu kadang kan? Kadang-kadang sekali. Jarang-jarang sekali dengar. Macam orang kahwin 4 dia kata. Kan? Nak pergi ke masjid. Tapi time Ramadan tu kerap. Nak kata kuih masjid sedap? Tak. Kan kuih kat rumah sedap lagi. Kan? Nak kata bapak makan banyak? Tak juga. Dia happy, seronok. Sebab apa kau ni kena ikat? Jadi kita kata benda macam tu yang depan orang ramai. Soalan sekarang kita dengan Allah Ta'ala yang tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Yang kita buat seorang-seorang. Kita bangun tengah malam, isteri kita pun tak tahu. Kalau boleh. Payah juga kan. Kalau dah gerak katil beli tilam yang kurang mahal sikit tu, goyang bangun dia tahu. Apa sebab dia bangun kan? Dia tahu. Kalau kata goyang tilam mahal bangun tak gerak kan. Seorang ni tidur, seorang ni gerak. Steamroll tintas semua tak bangun perempuan tu. Dia baring. Kan ada iklan ni kan, Dreamland ni kan. Perempuan tu baring pakai baju tidur, steamroll gelik sebelah. Dia diam je tidur. Kan actually kita kata
Kalau macam tu lah, dapat tilam macam tu, bangun malam. Bangun. Kita kena ada benda sedekah yang tak bagi tahu. Kita bagi sedekah tanpa beritahu. Orang minta tolong pada kita bagi. Tanpa cakap, tanpa isytiharkan, tanpa beritahu. So konsep ini kita dalam Islam yang dituntut. Mana yang apa kita kedepankan untuk diri kita pada kiamat nanti, yang disimpan. Yang lain-lain ni kita bimbang, dah kacau. Maksud kacau tu maksud apa? Yang terkacau dengan apa? Rasa-rasa, orang kata, aku sekarang rajin sembang jemaah ni, mesti orang kata apa. Dia start yang tu. Yang tu rosak dah. Kita bimbang banyak amal kita rosak dengan benda itu. Kadang lama tak datang kelas, hilang terus. Kenapa? Kalau datang nanti orang tanya, mana lama tak pergi, letih nak jawab lah, malas pergi datang pun ada juga. Datanglah, apa salah? Dia bukan ada soal siasat. Saya mungkin tak kenal nama orang depan saya. Bukan sengaja tau. Tak tahu kenapa. Kan? Bukan nama student. Malas, takut kenal rapat sangat. Kadang-kadang kita kata fitnah kenal rapat sangat ni banyak benda sebenarnya. Kan elak kan. Tapi mungkin syaitan yang bisik kan, Allah alam kan. Patut kena kenal lah. Lepas saya panggil. Dulu apa pengasas Arkam dia guna macam style ni tu. Dia bila dia nak attract orang tu, dia panggil nama, sebut nama sampai orang tu macam ada feel close connection. Saya bukan tak nak close connection, tapi tak apalah, buat connection dengan orang lain. Dengan saya. Saya boleh bagi ajar, terangkan, tapi jangan connection dengan saya. Cerita tak apa, saya insyaAllah saya dengar. Tak ada masalah. Apa boleh saya tolong. Tapi untuk jadi teman rapat, saya pun bukannya baik sangat. Kan? Nanti kan macam-macam benda tu keluar. Okay. Kan? Jadi kadang-kadang benda tadi kita kata amal soleh yang kita simpan. Apa? Sedekah ke? Kan? Cakap benar ke? Cakap benar. Kita cakap benar. Dengan satu benda. Ada kita simpan. Benda berkenaan antara kita dengan Allah je tahu. Tak ada siapa tahu. Itu kena simpan. Jangan tak ada simpanan langsung. Mana dia kata, madza dakhartum li anfusikum minal a'mali salihah. Apa kamu simpan untuk diri kamu daripada amal soleh? Liyaumi ma'adikum. Untuk hari apa? Pengembalian kamu. Wa ardikum ala rabbikum. Dan dipamerkan kamu, penghadapan kamu di hadapan kepada Tuhan kamu. Apa kamu siapkan untuk hari berkenaan? Wattaqullah. Allah Ta'ala berikan apa? Penekanan kali kedua. Dah tadi sebut sekali. Sebut sekali lagi. Ta'kidus sanin. Apa sebagai apa? Penegasan kali kedua. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas pengetahuan berkenaan apa yang kamu kerjakan. I'malu. I'lamu. Itu ketahuilah. Annahu alimun bi jami'i a'malikum wa ahwalikum. Bahawa dia maha mengetahui terhadap semua amalan-amalan kamu dan keadaan-keadaan kamu. La takhfa alaihi minkum khafiyah. Tak tersembunyi kepadanya daripada kamu sebarang benda yang tersembunyi. Everything is actually known to him. Wala yaghibu anhu, dan tidak gaib daripadanya, tidak hilang daripadanya, min umurikum, daripada urusan-urusan kamu, jalilun wala hakirun, tidak yang besar, tidak juga yang kecil. Semua dia tahu. Sehingga sebab itu kita kata bersiap sediakanlah. Itu yang bila macam kita baca hadis yang Nabi kata apa? Bila tentang harta kan? Kan yang bila seorang anak Adam tu kata mali hartaku, tapi Allah Taala jawab balik dan Sahih Muslim, kata walaysa ka ibnu Adam, tidak ada untuk engkau wahai anak Adam, mimmalika, daripada harta engkau, illa ma akalta fa afnait, apa yang kau makan kamu habiskan, itu harta engkau. Wa ma labista fa ablais, apa yang kamu pakai kamu rusuhkan. Tapi wa ma qaddamta, apa yang kamu kedepankan, fa bukan kamu simpan akhirat. Itulah dia yang betul harta kamu. Yang kita kata ada value di sana nanti. Kalau yang lain tak ada value. Value kita tinggalkan benda berkenaan kan, kita tak gunakan dengan baik. Benda tu tinggal itulah, macam handphone kita pakai kan. Lepas tu kita mati tinggalkan harta. Jadi milik orang lain. Tapi value kat diri kita selama kita pakai je lah. Lepas tu tak ada lah. Mana maksudnya benda tu tadi kekal kat sana. Yang kekal kat sana adalah daripada harta manusia itu adalah apa yang dia kedepankan, dia upfront, fa abqait, dan kamu Nabi kata kekalkan. Itu kekalkan dengan infak. Tu belajar, jangan rasakan apa benda tadi adalah bebanan, tapi rasakanlah ia adalah peluang untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak siapa untung, kita yang untung. Okey. Wa qauluhu, dan Allah firman lepas tu, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang nasullah, lupakan Allah. Tak ingat Allah Taala, sibuk dengan dunia sampai sekali lupa Allah Taala. Semua sekali, ekonomi, ini sekian. Nah, itulah sebab saya kata sibuk tentang benda duniawi. Tadi jangan sampai lupa akhirat. Sibuk tentang harga barang naik, sibuk tentang kangkung dan sebagainya, tapi jangan dengar. Betul lawak, tapi jangan sampai lupa kita akan mati.
Kita boleh, you can have fun kan, kita boleh seronok, tak ada hal kan. Orang cakap pun masalah juga. Tapi cerita dengan sini, anda akan mati. Apa anda dah kedepankan untuk dia anda? Orang tu dia hidup lagi. Katakan dia hidup lagi, dengan itu dia bertaubat, dia dapat syurga Allah Ta'ala. Anda yang gatal mengumpat orang ni macam mana? Faham tak? Maksudnya kadang-kadang kita sibuk tentang orang tu, habis dah dibeli barang banyak, mahal gila kan, baik tangan ke cincin ke dia beli mahal. Anda kena ingat, anda mengumpat dia yang tak selesai masalah, anda sekarang ni dalam bahaya. Dia mungkin dengan anda umpat dia kata dia silap, kalau dia berkala-kala dia bertaubat, dia dapat kemampuan Allah Ta'ala. Anda macam mana? Anda bagaimana? Semua orang dah buat, anda bagaimana? Apa dia? Elan apa anda bagaimana? Lupa ada kan? Anda bagaimana? Dia sudah ni, anda bagaimana? Oh, kami sudah mendaftar, anda bagaimana? Ya, mundi tu. Kami sudah mendaftar, anda bagaimana? Tak tadi soalan. Semua orang nak mati, anda bagaimana? Kan? Tanya diri balik. Kan? Pasal kadang-kadang kita terlupa. Betul, kesibukan harian. Kita tahu manusia ni ada salah, ada betul. Kita pun ada salah, ada betul. Cuma sekarang ni, kena ingat, itu bukan prioriti. Kesilapan orang bukan prioriti kita. Orang silap, orang sesat, bukan prioriti kita. Sebab dalam tajuk ni kan Allah sebut dalam kan juzuk 2 surah Baqarah. Okey, juzuk pertama, last ayat. Dan juga belakang dia. Last ayat surah Al-Baqarah dalam juzuk pertama dengan ayat sebelum dia. Allah kata apa? Lepas ceritakan tentang Bani Israel punya perangai dan sebagainya, tentang sifat mereka, kesilapan mereka, kekufuran mereka sebagainya. Ujung tu Allah kata, tilka ummatun, itu umat. 2 kali Allah ulang. Qad khalat, telah berlalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Walakum, untuk kamu ma kasabtum, apa yang kamu kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun, dan kamu tidak ditanya berkenaan apa mereka dahulu kerjakan. Kamu tak ditanya. Surah Al-Baqarah lah ayat yang, siapa ingat? 41 dia 2 kali. Kejap. Cuba. Okey, dia sekali dekat sini. Sekali Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 134. Dan kali kedua Allah Ta'ala sebut ketika surah Al-Baqarah juga 141. 134 sekali, 141 sekali. Dan kalau kita refer balik sebelum daripada ayat ni, Allah Ta'ala ceritakan tentang Bani Israel buat apa. Kan dia kufur lah. Kita ambil iktibar pengajaran. Tapi hujung dia, tilka ummatun, itu umat, itu bangsa. Qad khalat, mereka telah pun berlalu. Laha ma kasabat, untuk dia, untuk umat tadi, ma kasabat, apa dikerjakan. Walakum, dan untuk kamu, ma kasab, apa yang kamu kerjakan. Kamu kena, dia buat kerja yang salah, Allah Ta'ala akan hukum dia. Kamu yang pening kepala. Saya ni saksi Allah. Tak payah. Malaikat Allah Ta'ala cukup. Anda tak ada pun tak apa. Kan? Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu takkan ditanya mengenai apa yang mereka dahulu kerjakan. So relax lah, apa masalah pening kepala. Pasal kadang-kadang sampai manusia lupa, sibuk tentang benda ni, lupa tentang apa? Allah. Kan kita sibuk-sibuk kan, kadang-kadang sibuk tentang kiamat bila, apa jadi, bla Zionis, bla tiba-tiba beramal untuk akhirat tak ada pun. Tak ada beramal untuk akhirat. Bahkan sibuk dengan perbalahan, pertingkahan sebagainya. Ni baru ni saya tegur seorang hamba Ta'ala. Dia baik, budak ni baik. Tapi kesibukan harian dia dengan benda-benda yang pertingkahan dengan orang ni kan, sampai last sekali dia lupa berkenaan dengan apa? Diri dia sendiri. Contoh sini lah, kita bincang dengan orang, kita kata kan, pada sepertiga akhir malam, lah hadis Nabi sahih. Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kita marah orang kata rahmat. Allah Ta'ala turun dah, sibuk cakap lain. Tapi kan, kita bangun malam pun. Tak bangun pun. Boleh lepak tidur juga. Tapi kita sibuk marah orang. Kenapa tak letakkan Allah Ta'ala pada sifat yang layak? Tapi tak bangun. Lepas tu kita marah orang. Bid'ah lah. Mana sembahyang qiyamul lail berjemaah ni sebagainya. Dan kenapa dah buat berjemaah, buat seorang je. Jangan ada zikir munajat. Tapi dia orang bangun. Yang anda tak bangun pun. Gila ke? Dan kita sibuk pertahankan sifat Allah Ta'ala. Islam ini bukan asma dan sifat saja. Islam ini merangkumi semua. Jangan anda sibuk cerita orang, tapi anda tak buat kerja pun. Dia salah. Sampai kali lupa diri. Sibuk tentang orang,
lupa tentang Allah Ta'ala. Pasal anda akan mendapat Allah Ta'ala seorang-seorang. Bukan ikut ustaz anda, bukan ikut ustaz ini, bukan ikut syekh sekian. Anda berseorangan. Apa anda dah kerja untuk akhirat? Apa? Pasal itu soalan yang kita kena tanya diri masing-masing. Kerana apa? Dia kata, fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah Ta'ala lupakan mereka tentang diri mereka. La tansu zikrallah. Jangan kamu lupa mengingati Allah Ta'ala. Lupa untuk mengingati Allah Ta'ala. Fayunsikumul amal. Lalu dia akan lupakan kamu amalus salih. Kamu lupa ingat Allah, Allah akan lupakan kamu berkenaan dengan amal soleh yang patut kamu buat. Allazi yanfa'ukum fi ma'adikum. Yang akan bermanfaat untuk kamu pada hari pengembalian kamu. Fa innal jaza' min jinsil amal. Kenapa jadi macam ni? Kerana balasan adalah daripada bentuk amalan yang berlaku. Contoh amal kita lupakan Allah, maka Allah Ta'ala jadi lupakan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang patut kita buat. Kita terlalai, terlupa. Yang patut kita tak buat, yang tak patut kita sibuk. Faham? So, kenapa kita kena sentiasa ingat Allah Ta'ala? Supaya jangan sampai kita sibuk dengan benda yang tak sepatut kita sibukkan. Walihada qala. Kerana ini Allah Ta'ala firman, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ai al-kharijuna min an ta'atillah. Yang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Al-halikuna yaumal qiyamah. Yang akan binasa pada hari kiamat. Al-khasiruna yauma ma'adihim. Orang-orang yang akan rugi pada hari pengembalian mereka. Kama qala. Sebagaimana Allah firman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu, wala auladukum, jangan pula anak-anak kamu, an zikrillah, daripada kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, sesiapa yang buat perkara berkenaan, fa ulaikamul khasirun, maka mereka adalah orang yang rugi. Jangan harta kita, anak pinak kita melupakan kita tentang Allah Ta'ala. Kita memang concern tentang anak kita, confirm kena ada. Bahkan itu tabi'i yang tak jadikan. Anak lupa mak bapak, biasa. Mak bapak lupa anak, jarang. Tapi kecuali mak bapak tu dia spesies baru. Spesies baru. Dia spesies pelik. Spesies yang biasa, mak bapak dia kan ingat anak dia. Anak payah. Tu sebab Allah Ta'ala wasiat dalam Quran untuk anak-anak buat baik pada dia apa? Allah Ta'ala tak diwasiatkan dalam Al-Quran apa? Ibu bapa buat baik pada anak. Sebab apa? Tak payah suruh pun mak bapak akan buat baik pada anak. Tapi anak, siap. Nak buat baik pada mak bapak tu memang letih sikit. Tapi anyway, kita kata, dia kata harta kita ada, anak kita ada, jangan lalaikan kita. Beli basikal baru ke, motor baru ke, kereta baru ke, jangan sampai melalai kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jika alasan kita sibuk dengan harta kita, lupa tentang mengingati Allah Taala. Yang jangan kita kata, dan barang siapa buat perkara berkenaan, maka dia adalah orang yang rugi. Warawal Hafiz Abdul Qasim At-Tabrani an Nu'aim ibnu Namhah. Telah meriwayatkan Abdul Qasim At-Tabrani daripada Nu'aim bin Namhah. Qala, beliau berkata, kana fi khutbati Abi Bakar Siddiq. Adalah di dalam khutbah. Pada khutbah Abu Bakar Siddiq disebut, ama ta'lamuna annakum tughduna wa taruhuna li ajalin ma'lum. Adakah tidak? Bukankah kamu telah ketahui bahawa kamu semua akan berlalu, taghdun, kamu akan berlalu, wa taruhun, dan kamu akan pergi ila ajalin maklum, kepada tempoh yang tertentu. Bukankah kamu tahu benda ni? Ditanya, Abu Bakar tanya. Faman istata'a an yaqdiyal ajala wa huwa fi amalillah azza jalla falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk menghabiskan tempoh yang dia ada itu, wa huwa dalam keadaan fi amalillah, dalam amal kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, falyaf'al, maka lakukanlah. Walan tanalu dhalika illa billah, dan kamu takkan mencapai untuk dapatkan melakukan kerja masa yang kamu ada ni untuk Allah Ta'ala, melainkan dengan Allah Ta'ala sendiri yang izinkan. Pasal apa? Kalau kita try, kita ada tempoh, kita tahu kita akan mati. Sebab kita kata tak guna orang tu tahu berkenaan dengan dia mati bila. If everybody is given, diberikan tarikh kan bila nak mati. Tapi perasan tak? Tidak beri kesan apa-apa pun. Takwa tak ada. Bahkan makin jahat ada. Datang dia idea dia nak buat semua benda sebelum mati. Kan nak merasa sebelum mati. Banyak langkah perintah Allah Taala atas dasar apa? Nak habiskan. Tapi secara tak langsung sebenarnya tahu tempoh tadi takkan menjamin kita akan beramal. Yang sebab itu kita kata yang boleh bantu kita beramal adalah siapa? Allah sahaja. Tu Abu Bakar kata, walan tanal zalika illa billahi azza wa jalla. Inna kauman, sungguh satu kaum itu, ja'alu ajalahum li ghairihim. Dia jadikan tempoh-tempoh mereka kepada orang lain. Maksudnya berikan.
diberikan pada orang lain untuk habiskan untuk benda ni, habiskan untuk ni, habiskan untuk harta, habiskan untuk sekian, habiskan untuk hiburan, habiskan macam-macam. Tapi tempoh tadi dah habiskan. Tapi untuk Allah Ta'ala amat sedikit. Fanahakum mullah an takunu amsalahum. Lalu Allah Ta'ala melarang kamu jadi macam golongan berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Yang kamu jadi seperti golongan yang melupakan Allah. Lalu Allah Ta'ala apa? Lupakan mereka akan diri mereka sendiri. Terlupa dia jaga diri dia. Sibuk tentang orang lain, lupa jaga diri dia. Sebab kita kata lupa tentang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lupakan kita tentang kepentingan sepatut kita buat. Itu yang saya perhatikan banyak orang. Yang kita kata zaman kita sekarang ni, sibuk tentang kiamat, apa jadi, terbalik ini, terbalik itu, ais kutub naik turun, ais naik ni dan sebagainya, air laut naik, pasir ini hilang. Tahu tak? Langit roboh, anda tak berdosa. Bumi terbelah, anda tak berdosa. Gunung terbang, anda tak berdosa. Tak ada kaitan dengan dosa pahala anda. Yang punya dosa pahala anda adalah apa yang anda amalkan, apa yang anda buat. Tapi banyak orang terlupa. Dia sibuk tentang Dajjal akan keluar, Dajjal akan keluar. Lepas tu kan, dia tak amal pun. Ustaz tahu tak, Dajjal akan keluar. Betul tak Ustaz, sahih ke Dajjal akan keluar? Saya kata sebelum Dajjal keluar, awak mati tau. Awak mati dulu tu, itu lebih bahaya daripada Dajjal keluar. Dajjal keluar, awak tak ada dosa pahala. Awak tak beramal, dosa pahala terletak di situ. Saya kata, mana awak dah buat kerja apa untuk bertemu Allah Ta'ala? Tak adalah buat apa. Tapi Dajjal keluar ni bahaya Ustaz. Dia sibuk. Dia sibuk Dajjal keluar. Dajjal keluar dan tak kalau Dajjal keluar ke tidak. Kan tak ada kaitan kita. Kita kena jaga iman kita, pasal kita, macam Nabi kata kan, Nabi tanggungjawab kita dan Dajjal ni, semua orang jaga diri masing-masing. Dengan ilmu, dengan amal, kita kena yakinkan diri kita bahawa tak ada siapa boleh mengubah syariat Allah Ta'ala. Dajjal datang diubah. Kita iakan, habislah. Dengan kejahilan kita, tambah macam-macam. Salah juga kan. Tambah macam-macam benda di syariat ni tambah. Dan dia katakan mutabak tahu dengar? Zaman sekarang ni ada mutabak. Telur boleh makan. Dek. Tepung boleh makan. Bawang boleh makan. Mutabak boleh makan. Mutabak kan campur dan tiga-tiga tadi. Betul dia kata. Zikir boleh. Baca Quran boleh. Berhimpun boleh. Berjemaah boleh. Gabung-gabung semua menjadi maulid. Tak, istidlal paling batil. Saya tahu kenapa ada orang tegur, saya tak tahu kenapa. Ni minta maaf saya kena cakap juga. Saya sering dengar manusia ni dikatakan sebagai apa? Disebut orang-orang yang cakap macam ni. Dikatakan hafal hadis Bukhari Muslim bla 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 bla. Macam tu, itu tak hafal tu. Seriously, macam mana pendalilan macam tu? Agama bukan dengan akal. Agama bukan dengan akal. Syariat ni bukan dengan akal. Kita buat benda Allah Ta'ala perintahkan bukan pasal kita punya idea, kita reka. Gila ke? Dia datang ke idea macam tu, jadi orang pun ramai pun tak? Ini minggu ni apa? Kangkung dengan mutabak tak ada kerja lain. Apalah. Kalau sekali orang panggil nanti kan ustaz mutabak kan, tahu? Ni ustaz mana? Ustaz mutabak tu. Ada Islam bukan macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kita berbahaya. Kalau dia kata orang tu belajar, dia nampak dah jahilnya orang ni. Tapi lah kadang-kadang Allah Ta'ala hina manusia ni, kadang mulut kita ni kalau kita lampau lidah kita tajam kepada para ulama kan, lidah yang suka fitnah para ulama. Tapi kadang Allah Ta'ala hina kita sebelum mati. Hina. Lupa ilmu, tak tahu apa dia belajar. Macam soal kita bercakap ni, kita bercakap macam orang jahil, orang tak belajar agama. Bercakap macam tu. Tapi dengar kata orang ni adalah orang yang kononnya hafal ni, ada sanad dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala hina, jadi lawak. Yang panggil ustaz mutabak. Ni kita kena jaga bab ni. Jangan lidah jangan yang mudah-mudah bercakap. Jadi dia kata Mutabak dengan ulama mutabar. Ulama mutabak dengan mutabar Mu'tabar dengan mutabak. Ni tak pasal-pasal jadi istilah kan. Kan keluar ada satu apa? Perbandingan. Kita kena cari ulama murtabak lah. Mu'tabar, bukan ulama murtabak. Murtabak campur semua. Apa boleh makan. Kan? Sedap tak sedap lain kira. Halal tak halal boleh ke tidak ni? Kembung perut tepung tak tahu ada masak lagi, genyeh juga. Tahu tak makan tepung tak masak apa jadi? Perut. Kembung tu tak? Jadi itu salah dia. Apa salah aku? Mutabak okey. Jadi Allah Ta'ala larang. Aina man ta'rifuna min ikhwanikum. Allah kata mau lagi. Dia kata, mana dia orang yang kamu kenal daripada saudara kamu? Mana dia? Mana dia orang-orang yang kamu kenal saudara kamu? Qadimu ala ma qaddamu fi ayyami salafihim. Qadimu, mereka telah pun pergi, telah pun mara ala ma qaddamu, kepada apa yang mereka upfront, mereka dahulukan fi ayyami salafihim, pada hari-hari yang telah berlalu daripada mereka. Wa khalau bisyakwati was sa'adah, dan mereka telah
pergi dengan berlalu dengan kehinaan dan juga kebahagiaan. Ainal jabbarun al-awwalun, mana dia orang-orang yang menyombong, yang terdahulu. Allazina banau al-madaina wa husunuha bil hawaiti, yang telah membina bandar-bandar dan juga kubu-kubu mereka dengan dinding-dinding. Mana dia orang-orang tu? Mana dia orang tadi? Yang ada kereta besar, yang ada kereta sekian. Macam saya cakap kan, ada seorang hamba Allah Ta'ala, kawan saya kenal dekat, dia pernah bertugas Kota Damansara punya masjid, kemudian dia tugas kat IJN. Saya jumpa dia, abang ni. Jadi cerita dengan saya, ada kawan dia kenal. Kawan dia kaya, dia kata nombor plate kereta dia dua digit. Setiap nombor tu dia beli dengan 30 berapa ribu dah. Every number is sold, beli dengan macam tu. Tapi bila tinggalkan harta tadi, tak ada benda. Tinggal dia mati, tak bawa kereta tadi. Macam itulah. Kosong lah, tak ada benda pun. Tinggal, ruginya. Bayangkan 37 ribu tadi, kalau itulah yang menjadikan ada orang hafal Quran. 37 ribu tadi, bukan sebiji. Dia 12 biji kereta macam tu. Bukan sebiji tau, 12 biji. Dia Porsche di depan tu boleh tak 12 biji kereta. Kawan dia cerita. Tapi lah, dia nasihatkan jugalah. Tapi meninggal baru ni raya. Baru ni dia cerita. Dia sebut nama, saya tak ingat nama dia. Cuba kita bayangkan, duit tadi, mana yang dikedepankan, digunakan untuk Allah Ta'ala, mana yang bukan untuk Allah Ta'ala. Banyak kita kedepankan untuk Allah Ta'ala. Maka tak ada gunanya harta kita kalau tidak memberi kebaikan kepada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Qad saru tahtas sakhri wal abar. Mereka telah pun berada di bawah batu dan juga telaga-telaga. Habis dah kena impak dengan batu-bata. Habis dah, tak ada dah. Hadza kitabullahi la tafna ajaibuhu. Ini dia kata kitab Allah. Abu Bakar kata, la tafna ajaibuhu, tidak binasa, tidak hilang keajaiban-keajaibannya. Fastadi'u minhu liyaumi zulmah, maka dapatkanlah cahaya daripadanya untuk hari kegelapan. Bukan dengan benda lain. Maksud dia macam kalau kita lihat apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu kata ni, maksud dia jangan ada upacara lain untuk dapatkan cahaya. Tak kira cahaya apalah. Kan, cahaya Nur Muhammad ke, cahaya apa ke, kan orang kita kan. Dia pelik. Pasal ini ajaran Rasulullah kepada para sahabat. Itu sebab para sahabat kata fastadi'u, dapatkanlah cahaya minhu daripada Quran liyaumi zulmah, untuk hari kegelapan. Hari kiamat nanti gelap. Melainkan orang Allah Ta'ala beri cahaya pada mereka sahaja. Untuk berjalan di sirat gelap. Kecuali orang tu dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wastadi'u bisanaihi wa bayanihi, maka dapatkanlah cahaya dengan sanaihi wa bayanihi, dan penjelasannya dan keterangan dia. Apa yang Quran terangkan. Wa innallaha asna ala Zakaria wa ahla baitihi. Allah Ta'ala telah memuji kepada Zakaria dan ahli keluarga dia. Faqala, Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Ta'ala nyatakan, innahum kanu, sungguh mereka dahulu, Zakaria dan keluarga dia ni, yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam membuat kebajikan. Ada kebajikan mereka akan bersegera buat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Ta'ala kata raghaban, dalam keadaan apa? Menginginkan, rasa harap. Wa rahaba, dan rasa gerun. Wa kanu lahana khashiin, dan mereka kepada kami dahulu, mereka adalah golongan ni apa? Khusyuk dan tunduk. Ni kita kata Allah Ta'ala puji. La khaira fi qaulin la yuradu bihi wajh Allah. Lalu Abu Bakar sambung, dia kata tidak ada kebaikan pada kata-kata yang tak dikehendaki dengannya wajah Allah. Wala khaira fi malin, dan tidak ada kebaikan pada harta. La yunfaqu fi sabilillah, yang tak diinfak di jalan Allah Ta'ala. Tak ada kebaikan harta tadi. Wala khaira fi man yaghlibu jahlahu hilmahu, tak ada kebaikan pada siapa yang menewaskan kejahilan dia, kelembutan dia. Mana dia lembut, baik, tapi dia jahil. Jahil dia melampau mengatasi kelembutan dia. Pasal kalau orang tu lembut, kan, jahil dia sikit, lembut dia banyak, bagus. Tapi jahil dia banyak, lembut dia sikit, tak guna. Maksud dia orang tu kena ada kelembutan, tapi kejahilan adalah kurang. Bukan maksud dia tak payahlah pandai-pandai sangat, janji baik. Tak boleh. Faham tak? Pasal ni orang macam tu adalah jahil dia melampau, bimbang nanti apa? Dia buat kebaikan atau keelokan, tapi sebenarnya ditolak oleh Allah SWT. Pasal penerimaan ilmu amal di sisi Allah Ta'ala berlaku dengan apa? Ilmu. Kan? Pasal kita kena ittiba'. Bukannya kita beramal dengan apa? Saya rasa baik, apa salahnya? Tak boleh. Okey? Wala khaira, dan tidak kebaikan fi man yakhafullaha, fi man yakhafu fillah laumata laim, dan tidak kebaikan pada siapa-siapa yang takutkan pada Allah Ta'ala celaan orang yang mencela. Mana nak buat benda kerana Allah Ta'ala, tapi dia bimbangkan celaan orang yang mencela. Hadza isnadun jayyid, ini sanad dia adalah jayyid, elok. Wa rijaluhu kulluhum thiqat, dan para perawi dia semuanya adalah orang-orang yang dipercayai.
Okey, ini yang dikatakan oleh Ibn Jarir At-Tabari, riwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Berhenti kat situ. Ada soalan? Tak ada, tak tahu terpenggan, tapi kalau teruskan nanti kan lepas pukul 10. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Tak ada, kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahi alamin. Subhanallah, insyaallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sakit pada lama kan sebelum kata dia koma. Dia katakan sebagai kesabaran manusia lah. Tapi kenapa tak sudah sampai tinggal tu? Apa juga? Sama je. Cuma masalahnya sekadar yang mana dia sedar tak. Actually normally kiraan dosa pahala pada manusia tadi adalah selama dia sedar. Normally orang-orang yang sedar yang dikira orang yang tidur tak kira apa. Dia sampai stop pada benda, pada tempo dia berhentilah. Pasal kesakitan, kena dia tahu sakit tadi. Kalau dia tak sakit tak ada, tak timbul tajuk, dia menjadi kafarah. Sekarang orang tu dalam pasal dia angkat kolam. Kolam tadi kolam kebaikan atau keburukan. Mana dia ketika mana dia mimpi, dia tidur atau dia gila atau dia masih lagi belum cukup umur, kebaikan keburukan dia angkat. Lepas tu baru tulis. Maksudnya tak ada timbul tajuk dekat situ untuk kata apa, macam mana kafarah berlaku ke tidak dengan dia. Tak ada. Benda tu terpulang Allah Ta'ala. Dan bahkan kadang-kadang sebagian keadaan kita nampak orang tu koma tapi dia sedar. Dia boleh dengar, boleh lihat, dia tahu, dia terperangkap. Kalau dia kata itu keadaan dia, maka itu mungkinlah itu kafarah untuk Allah Ta'ala bagi pada dia. Tapi kalau dia tak sedar langsung tidur, tak ada rasa apa, dia masalah juga. Orang yang tak ada sedar pun dia, mana ada hukum kat atas dia. Dia yang timbul ni macam mata kedip-kedip. Badan tak boleh gerak. Itu confirm lah Allah Ta'ala berikan kafarah kepada dia. Kalau dia redha, kalau dia tak mengeluh, kalau dia tidak marah kepada Allah Ta'ala di atas pemberian Allah Ta'ala tadi. Kalau dia kata dia marah, kan, hilanglah. Tak ada lah kafarah. Bala lagi ada. Okey? Baik. Wallahu a'lam.